Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dah sempurnakan ataupun kita dah cerita dulu tentang apa yang berlaku ketika pembukaan Kota Mekah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat 2 tahun setelah berlangsungnya perjanjian Hudaibiyah, mereka datang semula ke Mekah untuk membuka Kota Mekah, dan pada ketika itu ramai orang-orang Quraisy memeluk Islam. Jadi apa yang berlaku selepas itu? Setelah Nabi SAW membuka Kota Mekah, Quraisy telah kalah, Yahudi telah kalah pada ketika itu. Tetapi masih tinggal lagi orang-orang yang tinggal di kawasan luar daripada Mekah, kabilah-kabilah yang tetap memusuhi Nabi SAW. Antara mereka adalah Hawazin dan juga Thaqif yang tinggal di luar. Mereka ni tinggal di kawasan Taif, di kawasan Hunain dan sebagainya. Hunain ni dekat dengan Taif. Jadi apa yang dibuat oleh Hawazin dan juga Thaqif, mereka menghimpunkan tentera yang ada ataupun semua orang yang mereka ada untuk keluar memerangi Nabi SAW. Dia dipimpin oleh Malik ibn Auf An-Nasari. Malik ibn Auf, jadi orang-orang Hawazin dia kumpul kekuatan dia pilih Malik ibn Auf untuk jadi pemimpin dia, datang memerangi Nabi SAW. Jadi strategi yang dilakukan oleh tentera Hawazin dan juga Thaqif ni adalah mereka keluar dengan bawa semua yang mereka ada. Mereka bawa keluarga, mereka bawa anak-anak mereka, mereka bawa binatang-binatang ternakan mereka, kambing, unta, semua mereka bawa. Dan banyaklah, ribuan kambing dan juga unta mereka bawa dan anak-anak mereka untuk keluar memerangi Nabi SAW. Mereka keluar. Di antara mereka ada seorang lelaki tua nama dia Duraik ibn Summah. Duraik ibn Summah, dia ni satu orang yang pakar strategi perang dulu. Dia banyak pergi perang, tapi dia dah tua sampai dia dah buta. Jadi Duraik apabila keluar, dia tanya orang-orang yang datang dengan mereka, tentera yang nak keluar Hunain, tentera yang mewakili Hawazin ni. Duraik tanya mereka, di mana kita berada? Orang kata di Autas. Autas ni kawasan yang dekat dengan Hunain. Kata Duraik, ni'ma majalil khail, kita berada di tempat yang baik. Betul, Duraik kata, apa yang aku duk dengar ni? Suara budak-budak kecil, suara kambing, suara unta, suara keldai, binatang-binatang ni. Apa yang berlaku? Orang beritahu dekat dia yang Malik ibn Auf bawa semua anak pinak mereka dan juga binatang mereka untuk memerangi orang Islam. Maksudnya ni peperangan yang paling besar. Mereka ada 20,000 orang. Semua yang mereka bawa. Jadi apa yang dikehendaki oleh Hawazin ni, kalau kami menang. Kalau kami teruk sekalipun, tentera takkan patah balik. Sebab keluarga mereka, harta mereka semua ada di sini. Kata Duraik, ini pandangan yang tak baik. Kata Duraik, lan yanfa'uka illa rajulun bisayfihi wa ramhihi. Kalau kau nak menang sekalipun, engkau hanya perlukan lelaki dan juga pedang dia dan juga tombak dia. Kau tak perlukan lebih daripada itu. Kalau kau kalah sekalipun, kau akan kerugian anak pinak dan juga harta benda kau. Kata Duraik. Tapi Malik bin Auf dia kata tak. Pandangan kau dah tak boleh dipakai, kau orang tua, dia tetap dengan pandangan dia. Pada ketika itu kata Duraik, hadzal yawm lam ashhadhu wa lam yuftini. Pada hari ini aku tidak bersaksi dan jangan minta pandangan aku pada ketika itu. Jadi tentera yang memerangi Islam ni mereka keluar, kumpulan yang 20,000 orang, cukup ramai. Ketika itu mereka hantar spy pergi tengok apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi sampailah bila mereka lihat, mereka tahu yang tentera Islam ni ramai orang dan sebagainya. Dan Nabi SAW bila sampai berita yang Hawazin dan juga Thaqif sedang bersedia untuk memerangi mereka, Nabi hantar Hadrat al-Aslami pergi masuk di kalangan mereka, siasat apa yang mereka ada. Hadrat pun pergi siasat, dia balik bagi tahu Nabi SAW. Betul, Hawazin ni memang nak berperang dengan Nabi SAW. Baik. Ketika itu
Nabi SAW i'lankan, kita akan keluar pergi perang. Ini perang Hunain. Masa buka kota Mekah, ada 10,000 tentera. Campur dengan 2,000 orang yang baru masuk Islam pada ketika itu, mereka siap untuk pergi ke Hunain, 12,000 orang tentera. Ramai. Sehingga pada ketika itu para sahabat kata, kita tak mungkin kalah dalam peperangan ni. Kita 300 orang kita boleh menang dalam Uhud, 10,000 orang kita boleh buka kota Mekah. Tentera yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid dulu dalam Mu'tah boleh berjaya balik. Sekarang ni tentera kita yang paling besar, 12,000 orang. Kita takkan kalah. Maka para sahabat keluar. Dalam perjalanan nak pergi ke Hunain, mereka jumpa satu pokok sidrah azimah. Pokok yang besar, hijau. Orang Arab selalu gantung dia punya pedang dan sebagainya di pokok tu. Lalu 2,000 orang ni yang baru masuk Islam, mereka beritahu kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhata anwat." Ya Rasulullah, boleh tak bagi kat kami satu tempat yang untuk kami ambil berkat, untuk gantung pedang kami, ambil barakah sebagaimana orang-orang lain ada tempat yang mereka gantung pedang mereka. Kata Nabi SAW, "Wallahu akbar. Qultum walladhi nafsi Muhammad biyadihi kama qala qaum Musa li Musa." Nabi kata, "Allahu akbar. Yang kamu ucapkan ini sama seperti ucapan kaum Musa kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah kepada kami Tuhan sebagaimana Tuhan kepada orang-orang kafir. Innakum qaumun tajhalun, innaha sunan latarkabunna sunana man kana qablakum." Nabi kata, sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang jahil. Ini adalah tinggalan orang terdahulu yang kamu akan ikut. Maksudnya tak ada khurafat. Tak boleh ada pokok untuk digantung pedang mereka dan ambil barakah. Mereka ni orang yang baru masuk Islam. Dan Nabi tidak berlembut dengan mereka. Dalam bab akidah, Nabi tak berlembut. Bila ada sedikit yang mentaliti yang tak apa kot, kita boleh letak satu pokok ambil berkat, Nabi terus cantas. Innakum taquluna qawlan kama qala qaum Musa li Musa. Kamu sedang ucap satu ucapan sebagaimana kaum Musa minta kepada Musa dulu. Dan Nabi bantras, Nabi cantas. Tuan-tuan, tabarruk, ada benda yang boleh kita bertabarruk dengannya. Tinggalan Nabi SAW, kita boleh bertabarruk. Rambut Nabi yang Nabi tinggal, janggut Nabi yang Nabi tinggal, pakaian Nabi SAW, para sahabat ambil untuk buat tabarruk. Tetapi apabila sampai ke tahap memuliakan sesuatu melebihi batas, memuliakan pokok, memuliakan kubur-kubur orang, memuliakan makhluk-makhluk, batu dan sebagainya, ini semua tanda-tanda awal khurafat. Daripada sini yang bawa kepada syirik. Sebab tu Umar radhiyallahu anhu, yang kita dah baca dulu, bila Umar pergi ke Hajarul Aswad, dia nak cium, dia kata, "Inni a'lam annaki hajarun la tanfa' wa la tadur." Aku tahu yang engkau hanya batu yang tak bagi manfaat dan tidak memudaratkan. Kalaulah tidak kerana Nabi SAW pernah cium kau dulu, aku pun tak cium. Akidah. Lalu selepas itu Nabi SAW keluar bersama dengan para sahabat. Ramai, 12,000 orang. Para sahabat kata, lan naglibal yaum. Sebahagian mereka kata, hari ini kita tak mungkin kalah, sebab kita ramai. Apabila mereka keluar, Malik ibn Auf, dia dah sampai di Hunain sebelum orang Islam. Lalu Malik ibn Auf pesan kepada tentera dia, berpecah semua orang dan sembunyi. Jangan serang tentera Muhammad. Sehinggalah semua tentera Muhammad sampai di situ, serang mereka sebagaimana satu orang yang saja. Thumma yashuddu shuddatan rajulin wahid. Kamu serang serentak semua sekali. Lalu mereka bersedia. Nabi SAW, sebelum daripada itu, Nabi SAW dengar tentang harta yang mereka bawa dan sebagainya. Bila sampai berita kepada Nabi SAW, mereka bawa anak pinak, mereka bawa harta dan sebagainya. Nabi kata, tilka ghanimatun lil muslimina ghadan insyaAllah. Dia kata, esok harta-harta mereka akan jadi milik kita. Orang Islam masuk. Mereka tak tahu Hawazin dengan Thaqif dan kabilah-kabilah lain dah bersedia di Hunain. Bila mereka masuk ke Hunain, semua orang panah. Jadi bila mula tentera Hawazin melontarkan panah kepada orang Islam pada ketika itu, ini kesan psikologi. 10,000 orang yang datang daripada Madinah, mereka kuat iman mereka. Mereka takkan patah balik.
Tetapi bersama dengan mereka 2,000 orang yang baru masuk Islam. Jadi bila panah datang daripada kiri, kanan, depan, belakang, orang mula patah balik. Bermula dengan 2,000 orang ni patah balik. Akhirnya yang lain-lain nampak, semua balik meninggalkan medan perang pada ketika itu. Tinggallah Nabi SAW dengan beberapa orang sahabat pada ketika itu. Antaranya Muawiyah bin Al-Harith, sepupu Nabi SAW, Al-Abbas, dan juga beberapa orang sahabat lain duduk dengan Nabi SAW. Lalu Nabi pada ketika itu, unta Nabi nak ke depan. Muawiyah dan juga Abbas mereka tarik unta Nabi supaya Nabi tak ke depan. Dan Nabi SAW mengucapkan, Ana Nabi la kadhib, Ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah Nabi yang bukan tipu, Nabi betul. Dan aku adalah anak kepada Abdul Muttalib. Jadi Nabi terus ke depan. Nabi panggil Abbas. Ya Abbas, panggil orang-orang Ashabus Samurah. Maka Abbas pada ketika tu dia pun jerit, Aina Ashabus Samurah. Abbas orang dia besar, dia jerit. Ashabus Samurah adalah orang yang berjanji untuk bersama dengan Nabi SAW, bersumpah setia ketika Bai'atul Ridwan untuk bela atas kematian Uthman. Lalu bila musuh kepung Nabi, orang Islam dah lari ke belakang, Abbas panggil, Aina Ashabus Samurah? Di mana orang-orang yang buat perjanjian dulu ni? Maka mereka pun patah balik. Bila mereka dengar arahan tu untuk kita, maka patah balik. Kembali semula ke medan perang. Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Kami menyahut seruanmu untuk datang wahai Rasulullah. Mereka datang. Kemudian Abbas panggil, mana Muhajirin, mana Ansar? Lalu sahabat Nabi pada ketika itu semua datang kepada Nabi SAW. Jadi orang Islam berkumpul semula. Ketika itu kata Nabi SAW, Al-an hamiyal watis. Inilah detik peperangan yang sebenar. Lalu Nabi SAW ambil pasir, Nabi lontarkan pasir kepada Hawazin dan juga Thaqif. Dan disebutkan apabila Nabi SAW lontarkan pasir tu, semua orang yang terkena pasir tu memberi kesan kepada mata mereka. Masuk pasir dalam mata mereka. Dan tentera Islam berperang dan juga mereka memerangi peperangan itu. Orang Quraisy ataupun Hawazin dan juga Thaqif tinggalkan medan perang. Nabi SAW ambil harta-harta yang ditinggalkan oleh mereka. Dan ketika itu terbunuh 70 orang di kalangan Hawazin dan juga Thaqif. Allah sebut di dalam Al-Quran, wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum. Allah kata pada hari Hunain ketika kamu berasa gembira dengan bilangan kamu yang ramai. Kemudian Allah kata falan tughni ankum syai'an. Bilangan yang ramai itu tidaklah membantu kamu walaupun sedikit. Dan Allah sebut wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Dan dunia menjadi sempit kepada kamu pada ketika itu, dan kemudian kamu patah balik untuk lari. Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan juga mukminin, dan Allah mengutuskan tentera yang kamu tidak lihat. Ayat ni Allah cerita kepada orang Islam, kamu menang bukan sebab kamu ramai. Dulu ketika Badar, bilangan kamu sikit tapi kamu menang. Tapi Hunain a'jabatkum kasratukum. Kamu bangga dengan bilangan kamu. Bilangan itu menyebabkan kamu sempit dan kamu patah balik. Sehinggalah Allah menurunkan tentera Allah dan kamu menang. Jadi itu yang berlaku ketika Hunain. Setelah Hawazin dan juga Thaqif mereka lari daripada Hunain, tentera Islam pada ketika itu terus kejar mereka. Khalid Al-Walid dengan satu kumpulan kejar satu bahagian orang. Orang lain pula kejar satu bahagian. Dan Nabi SAW sendiri kejar Malik bin Auf. Malik nak pergi masuk ke Taif. Nabi bawa tentera ikut dia, kejar dia. Tentera, harta-harta yang dirampas, Nabi pesan untuk tinggalkan di Ji'ranah. Salah satu miqat kan, Ji'ranah. Tinggal di situ, jangan bahagi, tunggu Nabi datang. Lalu Nabi SAW pergi ke Taif. Bergerak daripada Hunain ke Taif. Harta rampasan pada ketika itu banyak. Ada 6,000 hamba tawanan, 24,000 6,000 hamba tawanan, 24,000 unta dan juga 40,000 kambing. Banyak.
Sebab semua harta yang kabilah-kabilah ni berbawa sekali, orang Islam rampas semua benda tu. Lalu Nabi SAW sampai ke Taif, sampai ke rumah Malik bin Auf. Nabi robohkan rumah dia. Mereka masuk Taif, sampailah satu benteng. Dalam benteng ni, biasanya orang tak serang benteng. Serang benteng ni cari pasal. Sebab dalam benteng kita tak tahu strategi. Macam rumah orang lah. Kita tak tahu kat mana dinding, kita tak tahu kat mana terowong, kita tak tahu mana tempat sembunyi. Nabi tunggu di luar. Tentera yang lari ni, Malik bin Auf duduk di dalam tu. Nabi kepung mereka pada ketika tu. Sebahagian riwayat kata 20 hari, sebahagian kata 40 hari kepung mereka. Jadi peperangan kecil je. Orang Islam cuba serang, mereka serang balik. Serang, serang balik. Ramai orang Islam yang meninggal ketika itu. Lalu Nabi SAW ambil keputusan untuk undur sikit, pergi ke masjid di Taif. Mereka teruskan serang. Akhirnya Nabi guna munjanik, meriam, lemparkan batu dalam benteng mereka. Berlakulah peperangan kecil, dinamakan perang Taif ni, sebahagian daripada Hunain, yang akhirnya mereka tak mengalah juga. Nabi SAW ambil keputusan, buat iklan, siapa yang menyerah diri, mereka dimerdekakan, aman. Datanglah sebahagian daripada mereka menyerah diri, 24 orang disebutkan. Nabi pun merdekakan mereka, lepaskan mereka. Yang lain masih lagi duduk di dalam tu. Nabi panggil Naufal ibnu Muawiyah ad-Dili. Nabi tanya Naufal, apa kita nak buat ni? Mereka tak mau keluar daripada benteng, kita pun tak boleh serang. Naufal kata, hum tha'lab fi hujri. Mereka ni musang duduk dalam lubang je. Kalau Nabi serang mereka, Nabi menang. Kalau Nabi tak serang mereka pun tak rugi apa-apa. Maksudnya Naufal kata, tak payah serang mereka pun tak apa. Lalu kata Nabi SAW, okay, kalau gitu kita balik. Para sahabat kata, dia tak habis perang lagi, mereka ni hidup lagi. Kita balik. Para sahabat kita nak perang. Nabi kata, pergi perang, terbunuh beberapa orang sahabat. Esok Nabi kata, jom balik. Okeylah, kita baliklah. Sahabat pun setuju. Maka balik semula, pergi ke Ji'ranah. Bila sampai di Ji'ranah, Nabi tunggu, tak bahagikan harta. Beberapa hari Nabi duduk di Ji'ranah, berapa belas hari. Sebab Nabi harap yang duduk sembunyi dalam benteng tu nanti mungkin mereka mai balik, mereka minta maaf, Nabi nak bagi balik anak pinak mereka dan sebagainya. Tapi mereka tak balik juga. Lepas beberapa hari, Nabi SAW bahagikan harta. Kambing yang banyak ni, kambing, unta dan sebagainya. Nabi panggil Muawiyah, ataupun Nabi panggil Abu Sufyan. Nabi kata kat Abu Sufyan, ambil 100 kambing. Abu Sufyan ambil. Itu dia kata, anak aku Yazid macam mana? Nabi kata, ambil 100 untuk Yazid. Abu Sufyan kata, anakku seorang lagi Muawiyah macam mana? Nabi kata, ambil 100 untuk Muawiyah. Abu Sufyan pun ambil 300. Dia jalan. Hakim Ibn Hizam datang kepada Nabi SAW. Kita ambil 100. Hakim kata, tak cukup ni, boleh tak minta lagi? Kita ambil lagi 100. Dia pun jalan. Maka datanglah semua pembesar Quraisy, Nabi bagi unta dan juga kambing. Setelah bawah daripada mereka, orang-orang biasa datang, Nabi bagi kepada mereka unta, kambing dan sebagainya. Jadi semua ambil bahagian masing-masing. Sehinggalah datang selepas daripada mereka, orang berebut, Quraisy ni berebut untuk ambil harta Nabi SAW yang baru masuk Islam, yang ikut perang tadi. Nabi bagi kepada semua orang. Nabi bagi sampai Nabi undur, orang datang berebut nak harta. Nabi bagi kambing. Akhir tentera-tentera biasa yang ikut, Nabi bagi 4 ekor kambing setiap seorang, atau 4 ekor unta dan juga 40 kambing. Disebutkan dalam riwayat, likulli rajulin arba' minal ibil wa arba'ina syatan. 4 unta, 40 kambing. Siapa yang naik kuda, Nabi bagi 12 unta, 120 kambing. Jadi ambillah semua orang yang baru masuk Islam ni. Mereka ikut Nabi sampai Nabi undur. Baju Nabi tersangkut dekat pokok. Rida, jubah Nabi yang luar ni tertanggal. Jubah Nabi tu mereka ambil juga. Nabi SAW kata, jubah pun jangan ambil, pergi balik. Dia bagi jubah, kembalikan jubah kepada Nabi SAW. Yang lain harta Nabi bagi kepada mereka semua. Bila Nabi bagi semua harta kat mereka, pada ketika itu datang seorang lelaki, Zulkhuwaisirah. Dia kata, i'dil ya Muhammad, i'dil ya Muhammad, berlaku adil lah wahai Muhammad. Umar tengok, apa hal ni? Tiba-tiba suruh Nabi berlaku adil. Dia berkata, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadha munafiq, biar aku panggal kepala munafik ni. Nabi kata, jangan.
supaya nanti orang tak kata Muhammad membunuh sahabat dia sendiri. Nabi kata, kalau aku tak berlaku adil, siapa lagi nak berlaku adil? Ini Khawarij. Asal Khawarij pemikiran macam ni. Dia duk ingat dia betul, orang lain tak betul. Itu asal dia. Baik, setelah Nabi SAW bahagikan harta kepada mereka, semua orang dapat. Yang baru masuk Islam ni dapat, mereka gembira. Orang-orang yang asalnya tak banyak sumbangan mereka kepada orang Islam, cuma tak banyak sumbangan kepada agama, baru dia masuk Islam, pergi perang sekali, dapat harta yang banyak pada ketika itu. Datang Syaimah bintil Harith As-Sa'diyah, saudara susuan Nabi SAW, salah seorang daripada tawanan. Syaimah kata, aku saudara susuan. Nabi tanya, ada tanda? Dia berceritalah tanda yang ada pada dia. Lalu Nabi SAW muliakan dia, bagi layanan yang baik kepada dia, dan Nabi SAW merdekakan dia. Datang orang Ansar, Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad kata, ya Rasulullah, Ansar ada masalah sikit. Apa masalah orang Ansar? Pedang mereka ni masih lagi mengalir darah musuh mereka. Ketika Nabi SAW susah, Ansar yang tolong Nabi SAW. Ketika orang Mekah halau Nabi, Ansar muliakan Nabi SAW, bagi negeri kepada Nabi SAW, bantu Nabi dalam semua peperangan sebelum ni. Tiba-tiba apa pun dia tak dapat. Bila Nabi bahagi, semua orang dapat, Ansar tak ada bahagian langsung. Laqiya wallahi Rasulullah qaumahu. Mereka kata, Nabi dah jumpa dengan kaum dia, habis dia muliakan orang-orang Quraisy. Nabi kata kepada Sa'ad bin Mu'adz, ya Sa'ad, fa aina anta min dhalik? Wahai Sa'ad, okey, kaum kau marah sikit, tak puas hati sikit. Apa pandangan kau, wahai Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah? Kata Sa'ad bin Ubadah kepada Nabi SAW, ma ana illa min qaumi. Sa'ad kata, aku pun salah seorang daripada mereka juga. Jadi aku pun terasa juga dengan apa yang Nabi SAW buat. Nabi kata, kumpulkan Ansar. Sa'ad bin Ubadah panggil semua Ansar, kumpulkan mereka. Ada Muhajirin, sebahagian daripada Muhajirin tak kata apa, walaupun mereka juga tak dapat. Suruh mereka keluar, tinggalkan hanya Ansar bersama dengan Nabi SAW. Nabi tanya mereka, aku dengar apa yang kamu ucap kepada aku. Kemudian Nabi SAW sebut, bukankah dulu kamu ini sesat, lalu aku bagi petunjuk kepada kamu? Bukankah dulu kamu ini tak ada apa-apa, aku ini bagi kekuatan pada kamu? Bukankah kamu dulu bergaduh dahulu, aku damaikan antara kamu? Ansar kata, betul, Nabi SAW buat semua ini. Kemudian Nabi tanya, kamu tak suka kepada aku? Nabi tanya kepada Ansar. Kata Ansar kepada Nabi SAW, bimadha nujibuka. Kemudian Nabi tanya, bagi jawapan kamu, penjelasan. Ansar kata, bimadha nujibuka, apa yang boleh kami jawab kepada Nabi SAW? Dan kemudian kata Nabi SAW dalam hadis yang panjang, antaranya Nabi sebut, ala tardawna ya ma'syaral ansar an yadhhaban nas bisyati wal ba'ir wa tarji'una bi rasulillahi ila rihalikum. Wahai Ansar, kamu suka tak kalau manusia mereka bawa balik kambing dan sebagainya ni ke rumah mereka, lalu kamu bawa balik Nabi ke rumah kamu, ke Madinah? Fawalladhi nafsi Muhammadin biyadihi laula hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Nabi kata, demi zat yang memegang jiwaku, kalaulah tidak kerana hijrah, aku ini salah seorang daripada kamu. Nabi kata, kalaulah semua orang ikut satu jalan, tapi Ansar ikut jalan yang lain, lasalaktu wadiyal ansar, aku akan jalan ikut jalan yang dilalui oleh Ansar. Lalu mereka kata, radina bi Rasulillah qisman wa haddan. Dia kata, kami redha dengan pembahagian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lepas habis dah bahagi semua, Ansar pun dah selesai masalah. Hawazin dengan Saqif yang sembunyi ni, mereka pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lambat. Mereka datang, ya Rasulullah, boleh tak bagi balik harta kami sebagian daripada mereka minta. Nabi kata, kamu nak harta kah? Kamu nak anak pinak kamu? Hawazin kata, jawapan mereka kata, ma kunna na'dilu bil ahsabi syai'an. Tak ada benda yang boleh dibandingkan dengan anak pinak kami, dengan keturunan kami, bagi keturunan kami. Nabi kita duduk dulu, lepas salat datang balik. Kita duduk, kita datang lepas salat. Nabi tanya, nak harta kan nak anak pinak kamu? Hawazin kata, kami nak, Hawazin sebut, kami nak anak pinak kami.
Lalu Nabi pergi kepada para sahabat. Dia kata, pulangkan balik kalau kamu nak pulangkan. Nabi kata, ini aku punya, Ibnu Abdul Muttalib punya, kami pulangkan. Lalu para sahabat, sebahagian daripada mereka Muhajirun dan Ansar yang dapat tawanan, semua pulangkan balik. Yang baru-baru masuk Islam, sebahagian mereka tak nak pulangkan. Lalu Nabi ganti. Nabi kata, pulangkan balik anak pinak mereka, nanti kita dapat yang lain. Nabi ganti semula kepada mereka. Jadi selesailah peperangan Hunain. Lepas perang Hunain, Nabi pergi ke Ji'ranah, Nabi tunaikan umrah. Masuk ke Mekah semula, tunaikan umrah lagi sekali, dan setelah itu Nabi SAW balik ke Madinah. Balik kali ini berbeza. Balik kali ini, Mekah adalah tanah jajahan mereka. Dan orang Ansar gembira lah. Sebab walaupun mereka dah kuasai Mekah, Nabi tak balik ke Mekah. Nabi ikut mereka, Nabi pulang semula ke Madinah. Para sahabat yang utama, Muhajirun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, orang-orang yang besar ni semua tak tinggal di Mekah, balik ke Madinah. Sebab Madinah negeri mereka. Mekah mereka pergi buat umrah, mereka pulang semula bersama dengan Ansar. Jadi bila balik ke Madinah, apa lagi yang tinggal? Quraisy dah kalah, Hawazin dah kalah, Yahudi dah kalah. Yang tinggal munafik. Munafik masih belum berpecah dengan orang Islam. Mereka duduk di dalam kelompok tu di Madinah. Satu lagi, musuh besar orang Islam adalah Rom. Rom yang asalnya Nabi hantar Al-Harith ibn Umair, hantar surat kepada Maharaja Rom, lalu dia dibunuh. Kemudian Nabi hantar tentera kan dalam perang Mu'tah, pergi tuntut bela. 3 orang panglima besar Nabi SAW juga meninggal. Rom pada ketika itu mula fikir tentang bahaya kalau kita biarkan tentera Islam. Jadi Rom siapkan tentera dia untuk memerangi orang Islam. Ini tadi tahun ke-8, ini berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Dalam masa setahun lah, balik tadi Dhul Hijjah tahun ke-8, Dhul Qa'idah, sampai bulan Rejab tahun ke-9, mereka bersedia untuk lawan dengan Rom pada ketika itu. Baik. Berita tentang kedatangan Rom ni sampai kepada orang Islam. Orang Islam tahu yang Rom tengah bersedia kot nak serang kita. Mereka pun bimbang pada ketika itu. Kalau kita baca kitab sirah, pada ketika itu tahun ke-9 Hijrah, kebimbangan mereka tentang Rom. Sampai ke satu tahap, berita tentang Rom ni banyak sangat tersebar, sampai para sahabat berjaga-jaga. Umar radhiyallahu anhu kata, aku dengan seorang sahabat aku di kalangan Ansar, kami 2 orang bersilih ganti. Aku duduk di rumah, dia pergi duduk dekat dengan Nabi. Aku duduk dekat dengan Nabi, dia balik rumah. Sebab apa silih ganti? Takut Rom serang. Jadi bila Rom serang, dia boleh beritahu Umar, ataupun Umar boleh beritahu kepada dia. Subhanallah. Seorang Muhajirin, seorang Ansar, tak ada beza antara mereka. Jadi Umar kata, aku dengan jiran aku, kami silih ganti. Sehinggalah satu hari Umar kata, jiran dia datang, tutup pintu dia. Iftah ya Umar, buka pintu. Bila Umar buka pintu, Umar kata, Ja'a Ghassani. Umar kata, Ghassan ni datang serang kita ke? Ataupun dalam sebahagian riwayat, sahabat Umar ni datang, dia kata, hadatha amrun azim, satu peristiwa besar berlaku. Umar kata, kenapa? Ghassan serang kita ke? Tak, lelaki ni kata, tak, bukan Ghassan serang kita, lebih besar daripada itu. Umar kata, apa yang berlaku? Dia kata, Nabi SAW telah menceraikan semua isteri Nabi. Umar kata, betul? Dia kata, betul. Dia dengar cerita ni di masjid. Lalu Umar siapkan pakaian dia, dia keluar. Bila Umar keluar, dia pergi ke rumah Hafsah. Umar tanya Hafsah, betul tak Nabi ceraikan semua isteri Nabi? Hafsah kata dia tak tahu. Dia tahu Nabi tinggalkan mereka, Nabi tak duduk dengan mereka lama, sebulan. Umar pergi ke masjid. Umar pergi ke masjid, Umar tanya orang yang duduk di masjid pada ketika itu, tersebar berita yang Nabi telah menceraikan semua isteri Nabi. Umar salat di masjid, Nabi duduk di satu khemah pada ketika itu dengan seorang hamba tawanan yang duduk dengan Nabi ni. Budak ni apa namanya, Rabah kalau tak silap. Lepas solat Nabi pergi, Umar pergi untuk jumpa dengan Nabi SAW. Umar pergi, Umar tanya, ya Rabah, idzan li Rasulillah, minta izin kat Nabi, boleh aku nak jumpa Nabi? Rabah pergi masuk minta izin. Umar nak jumpa, boleh tak? Nabi diam.
Rabah keluar. Rabah kata Nabi tak jawab. Umar tak kira, dia balik, dia pergi ke masjid. Pergi ke masjid, dia tengok orang, ada orang yang menangis, ada orang yang tengah cerita Nabi ceraikan isteri. Umar kata tak boleh. Dia petang sekali lagi, Umar pergi, ya Rabah, i'zan li, boleh tak minta izin aku nak jumpa Nabi? Rabah pun pergi. Dia datang balik, Rabah kata tak, Nabi tak jawab apa-apa pun. Umar patah balik, duduk ke masjid. Sama juga Umar kata, aku tak sedar hati. Dia pergi sekali lagi kepada Nabi SAW. Kata, ya Rabah, boleh tak minta izin aku nak jumpa Nabi? Rabah masuk, minta izin. Rabah keluar, dia kata, Nabi tak kata apa-apa. Nabi diam. Kemudian bila Umar nak balik, Rabah panggil dia. Umar datang, Nabi panggil. Lalu Umar masuk jumpa Nabi SAW. Nabi tengah tidur di atas tikar. Nabi tidur atas tikar. Badan Nabi ni ada bekas bertikar. Bila Umar masuk, Umar menangis. Nabi tanya, ma yubkika ya Umar, apa yang membuatkan kau menangis? Kata Umar pada ketika itu, wa ma li la abki wa hadha al-hasir qad athara fi jambika wa dhaka qaisar wa kisra fi thimarin wa anharin. Umar kata, ya Rasulullah, macam mana aku tak menangis? Kesan tikar ni tinggal bekas pada badan kau, sedangkan Kaisar dan juga Kisra, mereka duduk, ada pada mereka ada tumbuh-tumbuhan dan juga sungai yang mengalir. Nabi pemimpin, sama kedudukan macam Kaisar dan juga Kisra. Di jazirah tu, Nabi dah kuasai jazirah. Tak ada siapa dah. Quraisy dah kalah, Yahudi dah kalah, tapi Nabi tidur atas tikar bekas badan. Umar menangis. Kata Nabi SAW, ala tarda an takuna lana al-akhirah wa takuna lahum ad-dunya. Wahai Umar, kau tak sukakah kalau Allah bagi kat kita akhirat dan Allah bagi kepada mereka dunia? Umar kata, aku redha, itu yang aku nak. Kemudian Umar tanya Nabi SAW, betul tak Nabi ceraikan isteri-isteri Nabi? Sebelum Umar tanya, Umar tengok muka Nabi marah. Nabi SAW, ini keistimewaan Umar, dia pandai, dia tahu cara nak hilangkan kemarahan Nabi. Bila Nabi marah, kan ada kes kita baca dulu, sahabat tanya soalan pelik-pelik, Umar redakan kemarahan Nabi SAW. Kali ini Nabi marah, Umar pun cerita, dia cuba buat lawak sikit lah. Umar kata, ya Rasulullah, dulu kita ni satu kaum yang kita kawal isteri kita. Kita cakap ya, isteri kita dengar. Tapi bila isteri kita bercampur dengan orang-orang Ansar, sikap mereka berubah. Mereka terpengaruh dengan orang Ansar. Sekarang bila kita cakap, dia pun pandai membantah kita. Nabi sebut kepada Umar, isteri aku pun dah bantah aku, dulu dia tak pernah bantah aku. Nabi senyum. Kemudian Umar kata, ya Rasulullah, aku pergi ke rumah Hafsah. Aku pergi rumah Hafsah, aku marah Hafsah sebab Hafsah minta benda yang Nabi tak ada, ataupun sebab Hafsah bantah ucapan Nabi. Umar kata kat Rasulullah, ya Rasulullah, aku dah pesan dekat Hafsah, kalau apa Nabi tak bagi, jangan minta, jangan bantah apa sahaja yang Nabi sebut. Dan juga kalau Nabi lebihkan isteri yang lain, kau jangan cemburu, terima sahaja. Umar kata, aku pesan ke Hafsah benda tu. Nabi senyum. Kemudian ketika itu Umar kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, anak dia ni bini Nabi. Umar kata, ya Rasulullah, asa rabbuhu in talaqakunna an yubdila lahu azwajan khairan minkunna. Boleh jadi Allah sebut dalam Quran, mula-mula Allah sebut dalam surah Tahrim, bukan surah Tahrim, dalam surah apa ni, Tahrim kot. Dalam surah Tahrim Allah sebut, in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika dhahira. Umar kata, ya Rasulullah, kalau kau ceraikan isteri kau semua ni, kau jangan risau. Allah, para malaikat, Abu Bakar, aku dan juga semua sahabat, kami akan tetap bersama dengan Nabi. Umar kata, mungkin Nabi ingat aku cakap ni main-main je kot. Aku harap mudah-mudahan Allah tunjuk kat Nabi yang aku cakap ni betul. Allah turunkan ayat Quran betul macam Umar cakap. In tatuba ilallah faqad sagat qulubukuma. Aisyah dan Hafsah, kalau kamu bertaubat kepada Allah, Allah sucikan hati kamu. Wa in tadhahara alaihi, kalau kamu buat komplot kepada Nabi, fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin. Sesungguhnya Allah adalah pendamping bagi Nabi, Jibril dan juga mukmin. Wal malaikatu ba'da dzalika dhahira. Sama macam Umar kata. Jadi
Nabi bercakap dengan Umar. Ketika Umar ceritakan semua ni, Nabi pun tenang. Nabi pun senyum. Kemudian Nabi keluar. Nabi keluar, Nabi pergi bagi pilihan kepada semua isteri. Nabi mula dengan Hafsah. Nabi sumpah, dia panggil ilak. Ilak ni sumpah tak nak duduk dengan bini sebulan. Bila Nabi balik jumpa Aisyah, Aisyah kata, "Ya Rasulullah, kata sebulan tak balik, ni baru 29 hari." Tak, dia tak buat lawak lah, tapi dia kata, "Ni kurang tak sampai sebulan lagi." Aisyah, Nabi SAW kata, "Tak, 29 hari tu sebulan lah." Maksudnya sebulan 29 ataupun 30 hari. Kemudian kata Nabi SAW, semua isteri-isteri Nabi bagi pilihan. Balik tanya keluarga masing-masing, nak duduk dengan Nabi ke, ataupun nak Nabi ceraikan. Aisyah kata, kalau aku tanya keluarga aku, jawapannya dah jelas, tak ada perubahan, nak duduk dengan Nabi SAW. Jadi semua isteri Nabi SAW buat pilihan yang sama. Jadi sebulan Nabi SAW tinggalkan semua isteri. Betul, habis. Tapi serangan yang masih ditakuti adalah Rom. Bila Nabi SAW duduk, sampai berita daripada saudagar daripada Syam, Rom sedang siapkan 40,000 tentera nak serang orang Islam. Banyak 40,000. Lalu Nabi SAW pada ketika itu ada beberapa pilihan. Satu, sekarang ni musim panas, musim samar, buah, tumbuh-tumbuhan berbuah. Orang suka duduk di rumah masing-masing. Dan juga nak pergi ke Rom, perjalanan tu jauh di musim panas. Tapi Nabi fikir, kalaulah antara strateginya, kalaulah Nabi biarkan Rom yang datang, habis daripada Syam sampai ke Madinah, kabilah kecil-kecil ni semua akan bayarah dengan mereka sebelum Nabi sampai ke Madinah. Lalu Nabi SAW buat keputusan, kita keluar. Kita jangan tunggu di Madinah, kita keluar berdepan dengan Rom pada ketika itu. Ini perang Tabuk. Perang Tabuk tak jadi lawan, tapi perang ni adalah perang yang penting, di mana Allah jelaskan semua yang munafiknya perangai. Sebelum ni tak, munafik orang Islam, munafik boleh tipu dan sebagainya. Tapi di Tabuk, segala kejahatan munafikun Allah jelaskan kepada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW pada ketika itu, Nabi kumpulkan para sahabat. Bagi tahu kepada para sahabat, kita akan keluar pergi perang dengan Rom. Bukan Quraisy, bukan Yahudi, tapi Rom, satu kerajaan besar Eropah. Dan bila Nabi SAW cerita, orang Islam pada ketika itu, mereka keluar berperang. Iman kuat jiwa mereka. Bayangkan, tadi 12,000 tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-9 Hijrah ada 30,000 orang dalam masa setahun. Jadi tentera Islam pada ketika itu siap untuk keluar berperang. Sehingga datang sebahagian orang kepada Nabi SAW, datang, "Ya Rasulullah, kami nak ikut perang tak?" Nabi kata, "Tak ada apa aku nak bagi, tak boleh nak bawa kamu. Unta dah tak cukup, senjata dah tak cukup." Mereka pun balik. Ketika mereka nak balik, mereka menangislah, tak boleh ikut perang. Allah turunkan ayat kepada Nabi SAW, "Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi." Dan tidaklah berdosa bagi orang-orang, tidak ada masalah bagi orang-orang yang mereka datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bawalah kami pergi perang." Lalu Nabi kata kepada mereka, "Aku tidak mendapati cara untuk bawa kamu. Tak ada benda dah boleh bawa kamu." Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu mimma yunfiqun. Mereka berpaling daripada Nabi dalam keadaan mata mereka tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Air mata mereka mengalir kerana tidak dapat infak. Sahabat ni mereka ingat, tak apalah, mereka tak boleh berjuang. Tapi Allah turunkan ayat Al-Quran, Allah puji mereka. Nabi arahkan para sahabat pada ketika itu, siapa nak sedekah boleh sedekah. Osman ketika itu dia tengah siapkan 200 unta untuk pergi meniaga di Syam pada ketika itu. Dia berhenti meniaga tu, dia serahkan kepada Nabi SAW semua yang dia nak bawa tu. Lalu bila Nabi terima, Nabi kata, "Ma darra Uthman ma fa'ala ba'da yawm." Uthman buat apa selepas ni pun tak ada masalah, Allah maafkan dia. Uthman tambah lagi ratusan unta. Semua yang dia nak meniaga dia bawa. Abu Bakar As-Siddiq dibawa semua harta kepada Nabi SAW. Bila Nabi tanya, "Apa lagi yang tinggal kepada keluarga dia?" Abu Bakar kata, "Tak ada apa-apa, Allah wa Rasul."
Umar, dia bawa separuh harta dia. Kemudian dia tanya Nabi, Abu Bakar bagi apa? Abu Bakar bagi semua. So dia Abu Bakar, sahabat ni berlumba-lumba nak sedekah. Abdul Rahman bin Auf bawa banyak harta kepada Nabi SAW. Ada orang miskin pada ketika itu, datang bawa sikit je, tak ada apa yang boleh bagi, dia sumbangkan juga sebahagian harta mereka. Munafik pada ketika ini buat cerita. Munafik kata, alah yang sedekah banyak ni semua nak menunjuk. Yang sedekah sikit ni, munafik kata, kamu bagi sikit ni tak membantu agama Allah pun tak guna. Dalam peperangan sebelum ni, munafik cakap, orang lain diam. Tapi Tabuk, setiap gerakan munafik Allah hebohkan. Allah ceritakan kepada Nabi. Allah sebut, alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minin fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Allah kata, sesungguhnya orang-orang yang menghina orang yang bersedekah dan juga menghina orang yang tak ada apa nak sedekah melainkan sedikit. Allah cerita tentang munafikin. Datang satu orang munafik kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku tak boleh pergi perang. Dia berkata, pasal apa tak boleh pergi perang? Dia kata, aku ni tak boleh tengok perempuan, aku cepat terpedaya dengan perempuan. Perempuan-perempuan Rom ni cantik, jadi boleh tak aku tak pergi perang? Dia minta izin. Allah sebut juga dalam Quran, idzan li wala taftini ala fil fitnati saqatu. Ya Rasulullah, izinkanlah aku supaya aku tidak difitnah dengan perempuan Rom ni. Bukankah fitnah itu akan menjatuhkan aku? Segala helah mereka ni Allah cerita dalam Quran. Ada munafik yang pergi cerita ke orang, janganlah keluar musim panas ni, tak bagus, kamu duduk di sini lagi bagus. Allah turunkan ayat Quran, dia berkata, la tanfiru fi har, jangan perang ketika musim panas. In nar jahannam asyaddu harran, sesungguhnya neraka jahannam lebih panas. Jadi ketika Tabuk, segala munafik punya plan ni Allah turunkan ayat cerita tentang kejahatan mereka. Lalu Nabi SAW siapkan 30,000 tentera untuk memerangi Rom. 30,000. Dan Nabi keluar bersama dengan para sahabat. Nabi tinggalkan Muhammad bin Maslamah di Madinah. Nabi tinggalkan Ali di Madinah. Ali jaga Ahlul Bait. Munafik tak puas hati lagi. Dia berfikir Ali, dia berkata, tengok, benda-benda kecil-kecil, benda-benda yang kecil ni Nabi bagilah kat hang. Tapi benda besar peperangi Rom, hang duduk di sini macam orang-orang yang tak larat je lah. Ali bila dengar, dia terkesan. Kenapa Nabi tinggalkan aku? Ali sembunyi-sembunyi, dia keluar juga pergi. Bila dia pergi, Nabi tanya dia, kenapa datang? Dia cerita apa yang berlaku. Nabi kata, ala turidu an takuna minni bimanzilati Harun min Musa. Wahai Ali, kau tak suka ke kau jadi sebagaimana Harun kepada Musa? Musa pergi berjumpa dengan Allah, Harun jadi pengganti. Kau tak suka kau jadi begitu? Melainkan selepas daripada aku tak ada Nabi dah. Ali pun setuju dan dia balik semula. Jadi orang Islam keluar pergi ke Rom, pergi ke Tabuk, jalan atas tu kan, kalau tuan-tuan mengajar ikut daripada Madinah ke atas. Sampai di satu tempat, para sahabat di Madain Saleh. Saya tak sampai di tempat tu. Di Madain Saleh, para sahabat ada air di situ, para sahabat pun minum, bagi unta mereka minum, mereka buat untuk ajin, untuk buat uli tepung mereka dan sebagainya. Lalu Nabi SAW pesan dekat mereka, jangan minum air ni. Nabi pesan, jangan guna air ni untuk uli tepung. Binatang kamu je boleh makan air ni. Sebab sebelum tu para sahabat teruk keadaan mereka, susahnya, panasnya, sehingga ada yang makan daun-daun, ada yang terpaksa sembelih unta untuk nak ambil air dalam unta tu. Bila sampai di Madain Saleh, jumpa air, Nabi kata jangan minum air tu. Dia berduduk sekejap di Madain Saleh, maka keluar. Ini adalah kaum yang dilaknat oleh Allah. Jangan duduk di situ, jangan berhenti di situ. Jadi mereka keluar daripada Madain Saleh dan mereka teruskan berjalan. Bila jalan, antara yang berlaku pada ketika itu juga, dalam sebahagian riwayat diceritakan, Nabi tanya, mana Abu Dhar? Bila Nabi dah keluar, Abu Dhar mana? Para sahabat kata, tak tahu, tak nampak pula Abu Dhar. Nabi duduk bersama dengan sahabat, nampak seorang datang daripada jauh, jalan seorang-seorang. Nabi kata, kun Abu Dhar, mudah-mudahanlah yang datang ni Abu Dhar. Betul-betul dia datang sendiri. Dan Nabi kata, Abu Dhar, dia jalan seorang, dia mati seorang, dan dia akan dibangkitkan seorang-seorang. Nanti kalau ada masa kita cerita tafsir hadis Nabi. Memang betul-betul dia mati seorang-seorang, dia dibangkitkan seorang-seorang, kita tak tahulah, itu urusan Allah. Jadi Abu Dhar datang. Munafik
kebanyakan dia duduk di Madinah. Ada sikit munafik ikut Nabi SAW. Jadi bila sampai di Tabuk, Nabi kata esok kamu akan pergi ke Tabuk, kalau jumpa air jangan minum sampai aku sampai. Nabi pesan kepada para sahabat. Esok Nabi pergi ke air tu, Nabi ada 2 orang yang dah sampai ke tu, Nabi tanya, minum ke tak? 2 orang tu kata kami dah minum air tu. Kemudian orang lain tak minum lagi, Nabi ambil air yang sikit tu, Nabi basuh muka Nabi SAW, dan air tu jadi banyak. Bila jadi banyak, kata Nabi SAW, yushaku ya Mu'adh an talat bikal hayat antara ma hahuna qad mali'a jananan. Nabi kata, ya Mu'az, kepada Mu'az, kalau panjang umur engkau, tempat ni engkau akan lihat dipenuhi oleh air satu hari nanti. Jadi semua sahabat minum dan mereka duduk di situ. Nabi duduk di Tabuk untuk tempoh masa yang agak panjang. Nabi duduk di Tabuk belas hari ataupun 20 hari Nabi tinggal di Tabuk menunggu kedatangan Rom. Pada ketika itu Rom tak ada jadi datang. Allah masukkan ketakutan dalam hati tentera Rom ni, mereka tak datang. Nabi tunggu di Tabuk. Lama Nabi tunggu. Kalau datang sini perang. Tapi mereka tak datang. Apa kesan baik dia? Kabilah-kabilah yang duduk di sekitar Tabuk ni, mereka datang menyerah kepada Nabi SAW. Antaranya Yuhanna ibnu Raubah datang kepada Nabi SAW berdamai, bagi jizyah kepada Nabi SAW. Nabi hantar Khalid Al-Walid untuk pergi kepada Ukaidar, Daumatul Jandal. Nabi kata, esok engkau akan jumpa Ukaidar, dia bawa unta dia, ataupun Yasidul Baqar, dia akan bawa lembu dia. Nabi kata kat Khalid, bawa dia mai sini, Ukaidar. Khalid pun pergi, dia tunggu. Esok nampak betul Ukaidar bawa lembu, dia tangkap, datang kepada Nabi SAW. Bila datang, Nabi minta kepada jizyah, dia pun bagi jizyah. Nabi damaikan dia. Ukaidar ni dia ada cerita. Lepas daripada tu, sampai berita yang Nabi hantar tentera pergi perang, Ukaidar datang balik kat Nabi SAW. Ukaidar kata, ya Rasulullah, aku dengar berita tentera kau nak keluar ni, Jaish. Boleh tak kau bagi aku surat pendamaian supaya tentera kau tak masuk kampung aku nanti? Nabi kata, boleh. Nabi tulis surat bagi dia. Dia pun bagi hadiah kepada Nabi SAW, baju yang diukir daripada emas, jubah. Nabi ambil, Nabi bagi balik ke dia. Dia kata, kami tak pakai baju dengan emas. Ukaidar kata, okey tak apalah, aku ambil dia balik. Bila dia balik, bini dia marah dia. Dia kata, dah bagi hadiah, tak boleh ambil balik. Hantar balik kat Nabi. Dia pun datang bagi semula kat Nabi SAW. Dia kata, kami kalau bagi hadiah tak boleh terima balik. Dia kata, kalau itu bagi kat Umar. Umar dengar, dia pergi nak bagi kat Umar. Umar datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kalau engkau tak pakai, berdosa. Takkan kau nak bagi aku pakai, berdosa juga. Nabi kata, ya Umar, aku bagi bukan suruh kau pakai, aku bagi kau ambil pergi jual, ambillah duit tu. Umar kata, okay, kalau itu tak apalah. Dia pun ambil baju daripada Ukaidar. Jadi Ukaidar ni pun serah diri dan juga berdamai dengan Nabi SAW. Selesai, duduk di Tabuk lama, tak ada tentera Rom yang nak datang. Para sahabat pun kata, okay, kita balik. On the way nak balik, berlaku percubaan munafik nak bunuh Nabi SAW. Jadi sebahagian munafik yang duduk di situ, 12 orang munafik ni, mereka di satu kawasan yang sempit. Nabi SAW bersama dengan Hudzaifah bin Yaman dan juga Ammar. Ammar pegang unta Nabi, tali unta Nabi, dan Hudzaifah bin Yaman duduk dengan Nabi SAW. Datang bunyi suara munafik. Nabi kata kat Hudzaifah, pergi halau mereka. Jadi Hudzaifah pun pergi halau mereka. Orang tahu dan mereka pun lari pada ketika itu, mereka patah balik. Hudzaifah datang kepada Nabi SAW. Hudzaifah beritahu, dan ini satu peristiwa penting. Nabi cerita kat Hudzaifah apa nama daripada 12 orang tu. Tapi Hudzaifah tak cerita kat orang lain. Antara dia dengan Nabi SAW. Hudzaifah adalah penyimpan rahsia Nabi SAW. Daripada kes tu lah. Sebab munafik nak serang Nabi, dia yang halau mereka. Nabi cerita kat dia nama daripada 12 orang. Sebab tu Umar, ketika lepas Nabi dah wafat, Umar tanya Hudzaifah, ada tak di kalangan pembantuku salah seorang daripada munafik? Hudzaifah kata tak ada. Tapi dia seorang je di kalangan sahabat Nabi yang Nabi SAW ceritakan kepada dia tentang munafikin. Jadi selepas daripada itu, Nabi pun balik. Bila Nabi nak masuk ke Madinah, Nabi puji Uhud. Nabi cerita Uhud ini bukit yang kita cintakan dia, dia cintakan kita. Kemudian Nabi masuk ke Madinah.
Nabi pergi ke masjid, balik daripada Tabuk. Nabi dapatlah sebahagian daripada harta yang bayaran jizyah ataupun cukai penduduk di sekitar Tabuk ni, balik semula ke Madinah. Bila balik ke Madinah, datang munafiqun. Untuk biasa Nabi balik, okey, ini yang biasa Nabi buat. Ketika Nabi musafir, Nabi solat fardu je. Nabi sentiasa solat 2 rakaat sebelum subuh dan witir. Selain itu solat fardu je. Ketika Nabi pergi Tabuk, Nabi banyak jamak antara solat. Balik ke Madinah, kata Aisyah radhiyallahu anha, bila balik Nabi akan solat duha. Dan ini kita tengok rahsia dia. Di Madinah, setiap malam Nabi sembahyang tahajud. Nabi pesan kepada beberapa orang sahabat untuk solat duha. Abu Hurairah Nabi pesan, sebelum tidur sembahyang witir dulu. Tiap bulan puasa 3 hari dan solat duha tiap hari. Tapi Nabi sendiri tak sembahyang duha selalu. Nabi pernah sembahyang duha di Makkah, di rumah Ummu Hani. Di Madinah, kata Aisyah, bila Nabi balik daripada safar, Nabi sembahyang duha. Tapi Nabi selalu sembahyang tahajud. Apa hikmah dia? Wallahu a'lam. Antara hikmah dia, orang mukmin ni untuk kita lah sama-sama, dia kena jaga solat harian dia, kena bagi cukup setiap hari. Solat harian tu maksudnya apa? Yang wajib dengan yang sunat. Yang wajib kan kita dah tahu kan, yang sunat yang Nabi selalu buat 2 rakaat sebelum subuh, sebelum zuhur 2 rakaat ataupun 4, selepas zuhur 2 rakaat, selepas maghrib 2 rakaat, selepas isyak 2 rakaat. Ini hikmah dan Nabi sentiasa jaga. Okey, kita ulang kalau yang nak tulis kan, 2 rakaat sebelum subuh, sebelum zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat, selepas maghrib 2 rakaat dan selepas isyak 2 rakaat. Kemudian selepas 11 rakaat tahajud dan witir. Tahajud 8, witir 3. Nabi selalu jaga. Bila Nabi musafir, Nabi tak buat tahajud dan Nabi tak buat sebelum selepas ni, kecuali 2 rakaat sebelum subuh dengan witir. Apabila Nabi sampai di Madinah, Nabi selalu sembahyang duha. Para sahabat yang sentiasa bangun solat malam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdullah bin Umar, mereka tak sembahyang duha. Tapi sebahagian sahabat Nabi suruh sembahyang duha. Seolah-olah nak menunjukkan siapa yang tak sembahyang tahajud, dia ganti dengan duha. Dia nak tunjukkan itu yang kena buat. Hari Nabi musafir, Nabi tak sembahyang tahajud lah. Tapi bila sampai je di Madinah, siang tu Nabi akan sembahyang duha. Jadi apabila Nabi SAW duduk di Madinah, Nabi jaga solat-solat ni. Tak tahajud, duha. Tak duha, tahajud. Tak sembahyang dua-dua pun boleh juga, duha dan tahajud. Fadilat dia berbeza lah. Fadilat duha ni, sebagaimana orang yang bersedekah kan, pahala dia banyak sebagaimana pahala sedekah. Fadilat tahajud tu fadilat yang cukup besar lah, diceritakan dalam banyak hadis. Tapi ini yang Nabi selalu jaga. Jadi Nabi balik, Nabi salat duha, sebagaimana kebiasaan, Nabi duduk di masjid. Datang munafik, aku tak boleh pergi, keluarga sakit lah, apalah, macam-macam alasan. Nabi lepaskan mereka. Datang 3 orang sahabat, Ka'ab bin Malik, Murarah ibn Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Ka'ab datang. Okey, siapa Ka'ab ni? Ka'ab adalah penyair Nabi SAW. Kalau nak tulis boleh tulis. 3 orang juru cakap Nabi. Juru cakap ni pemidato yang baik, ada 3 orang. Satu Ka'ab bin Malik, satu lagi Hassan bin Thabit, satu lagi Abdullah bin Rawahah. Okey, Ka'ab bin Malik, Hassan bin Thabit, Abdullah bin Rawahah. Ingat tak cerita Abdullah bin Rawahah? Bila dia meninggal? Bila dia meninggal, Abdullah bin Rawahah? Ketika perang Mu'tah. Kan 3 orang panglima Nabi hantar kan? Zaid. Kalau Zaid tak boleh, Ja'far. Kalau Ja'far tak boleh, Abdullah bin Rawahah. Kan dia duduk di Mu'tah. Itu salah seorang penyair Nabi. Abdullah bin Rawahah, kebakaran dia bahasa perang. Dia kalau cakap, dia direct to the point, dan bahasa dia tentang perang. Dia yang pegang unta Nabi bila Nabi nak pergi umrah dan sebagainya, dia bawa unta Nabi. Khalli bani kufar an sabilihi, anak-anak orang kafir buka laluan untuk kami. Dia syair dia gitu. Al-yawma nadribukum ala tanzilihi, pada hari ini kami pukul kamu dengan Al-Quran sebagaimana kami pukul kamu dengan tafsiran dahulu. Darban
yazilul ham an maqilihi wa yudhibul khalil an khalilihi. Pukulan yang memisahkan kepala daripada tengkuk dan juga memisahkan kekasih daripada kekasihnya. Bahasa dia direct, tapi dia selalu cerita pasal perang. Abdullah bin Rawahah. Ka'ab bin Malik, dia ni pula, dia pakar pidato, dia pandai berdebat. Seorang lagi, Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit, dia pakar bahasa, dia pandai main pusing-pusing bahasa. Ini 3 orang juru cakap Nabi SAW. Abdullah bin Rawahah, dia tak ada masalah lah, dia meninggal ketika Mu'tah. Hasan bin Thabit, dia ada buat satu dosa yang besar. Nabi hukum dia, Nabi sebat dia 80 kali. Apa dosa dia buat? Dia salah seorang yang terlibat menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina. Yang kita cerita dulu kan, salah seorang yang Nabi sebat adalah Hasan bin Thabit 80 kali. Sebab dia salah seorang yang bercerita tentang cerita tu. Tapi dia sahabat Nabi yang hebat, penyair Nabi yang hebat, Hasan bin Thabit. Lepas tu bila Nabi dah wafat, dia pergi baca syair di rumah Aisyah. Orang kata kat Aisyah, dulu dia ni yang tuduh engkau, kenapa engkau biarkan dia? Aisyah kata tak, dia ini telah menghembuskan kekotoran kejahatan daripada Nabi SAW. Dia ni ada bakti yang besar. Hasan bin Thabit, dosa dia, Nabi hukum dia. Dan selepas itu dia banyak tolong Nabi. Bila pergi perang nak lawan syair, Nabi panggil dia. Yang ketiga ni, Ka'ab bin Malik, pakar debat. Ka'ab datang, Nabi senyum. Nabi senyum. Ka'ab kata, aku nampak muka Nabi senyum marah. Lalu Nabi tanya Ka'ab bin Malik, Ka'ab siapa tak ikut perang Tabuk? Ka'ab kata, ya Rasulullah, kepakaran aku bercakap. Kalaulah aku berdiri di depan orang lain selain daripada engkau, aku pasti tipu buat alasan aku lepaskan diri. Tapi kerana berdiri di depan engkau, aku mengaku, ya Rasulullah, aku tak ada masa yang paling aku rasa senang. Unta ada banyak, harta ada banyak, melainkan ketika Tabuk. Tapi aku tak ikut perang sebab aku lalai. Aku malas nak siap, orang dah keluar perang, last sekali tinggal aku. Nabi kata, okey, keluar. Bila dia keluar, orang kata dia, Ka'ab, begitu tukar alasan, bagi alasan dekat Nabi yang kau tak larat ke apa, ada masalah. Ka'ab kata, aku nak patah balik lah. Kemudian kata, ada tak orang lain yang kena macam aku? Orang kata ada 2 orang, Hilal bin Umayyah dan juga Murarah ibn Rabi'. Ka'ab kata tak boleh, 2 orang ni orang yang hebat. Mereka kalau mengaku, aku pun kena mengaku juga. Keluar Ka'ab bin Malik. Hilal bin Umayyah, Murarah ibn Rabi', 3 orang. Apa Nabi kata? Nabi kata, pulaukan mereka bertiga. Siapa pun tak ada cakap dengan mereka. Mereka bagi salam, Nabi tak jawab salam. Murarah dan juga Hilal, orang tua, dia duduk di rumah tak keluar. Ka'ab orang muda, dia keluar, dia pergi ke masjid, dia jumpa dengan orang dan sebagainya, tapi semua tak jawab salam dia. Ka'ab kata, aku duduk, aku tahu Nabi tengok aku dalam masjid, tapi bila dia tengok Nabi tak layan dia. Ka'ab jumpa sepupu dia bagi salam, sepupu dia tak jawab. Allah puji dia bertiga orang ni teruk. Bayangkan satu negeri, semua pulaukan dia. Munafik yang bagi alasan tu, Nabi okey, tak apa, Nabi maafkan mereka, Nabi minta doa Allah ampunkan mereka, selesai. Tapi 3 orang ni kena pulau 40 hari. Ka'ab kata, dia jumpa sepupu dia, dia tanya sepupu dia, bukankah engkau tahu aku cintakan Allah dan Rasulnya? Sepupu dia kata, aku tak tahu. Ka'ab sedih, dia duduk 40 hari. Lepas 40 hari, Nabi hantar wakil kepada Ka'ab dan juga Murarah dan juga Hilal, berpisah dengan isteri mereka. Ka'ab tanya, pisah ni maksudnya cerai ke tinggalkannya? Sahabat kata tak, Nabi tak sebut cerai, berpisah dengan isteri mereka. Sahabat yang seorang minta kepada Nabi, dia ni orang tua, minta isteri dia duduk untuk jaga dia, Nabi benarkan. Orang kata, Ka'ab lah minta izin kat Nabi. Ka'ab tak boleh, aku muda, aku nak suruh jaga apa. Dia hantar isteri dia balik rumah isteri dia, dia duduk seorang 40 hari, 10 hari lagi, 50 hari. Dan apabila Ka'ab duduk, isteri pun dah berpisah daripada dia, Rom hantar surat bagi tahu kat dia, kami tahu kau dipulaukan oleh Muhammad, kalau kau nak datang bersama dengan kami, kau boleh datang. Dia pakap surat tu dan dia buang. Sehinggalah Ka'ab pada suatu pagi, dia dengar suara yang katakan Allah telah bagi jalan keluar kepada dia. Allah turunkan ayat kepada Nabi SAW, wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum, dan kepada 3 orang yang tidak mengikuti perang, sehinggalah bumi menjadi ketat kepada mereka dan juga jiwa mereka menjadi ketat kepada mereka.
wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallah illa ilaihi, dan sehingga mereka menyangka bahawa tidak ada jalan keluar melainkan kembali kepada Allah. Siapa? Orang mana tahu jiwa mereka? Mereka tiga orang ni, orang ingat mereka biasa, tapi mereka tersiksa. Apa beza mereka dengan munafik? Munafik tipu Nabi, mereka tak tipu, mereka tersiksa. Allah cerita dalam Quran penyiksaan mereka, sehingga jiwa mereka menjadi ketat, sehingga seluas-luas bumi ini menjadi sempit kepada mereka, sehingga mereka merasa tak ada jalan lain dah melainkan Allah bagi keajaiban untuk selamatkan mereka. Sebab tu kita kata Tabuk ni penting. Tabuk ni pemisah antara mukmin dan munafik. Yang ramai-ramai tadi datang kan, tak ada harta, minta tolong, ya Rasulullah, boleh tak bawa kami? Tak boleh. Mereka menangis, tak ada siapa tahu. Allah turunkan ayat, tawallau wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i. Mereka berpaling dalam keadaan mata mereka mengalirkan air. Munafik yang datang kat Nabi kata, ya Rasulullah, aku ada alasan. Allah turunkan ayat, kutuk mereka, kritik mereka. Tiga orang ni Allah puji mereka. Kemudian Allah sebut dalam Quran, wa dhannu an la malja'a minallah illa ilaihi thumma taballahu alaihim liyatubu. Kemudian mereka bertaubat kepada Allah. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan juga Maha penyayang. Bila turun ayat ni, Nabi kita panggil daripada tiga orang. Panggil daripada tiga orang, datang. Nabi kata, abshir ya Ka'ab, terimalah khabar gembira wahai Ka'ab. Ka'ab kata, ya Rasulullah, khabar gembira ni daripada engkau ke daripada Allah? Nabi kata, bal, daripada Allah, daripada Allah. Kerana kesabaran mereka tiga orang, Al-Quran puji mereka. Bayangkan berapa orang puji mereka. Sabar. Tekanan memanglah tekanan, 50 hari dipulaukan. Tapi kerana kesabaran mereka, daripada zaman Nabi sampai hari kiamat, siapa sahaja yang khatam Al-Quran, setiap kali khatam dia akan lalui ayat ni, wa 'ala thalathati alladhina khulifu. Orang puji mereka. Berterusan, special tiga orang ni. Tak pergi Tabuk, tapi Allah puji. Kemudian bila Nabi SAW sampai di Madinah, Nabi kata, inna bil madinati rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Di Madinah ada kumpulan manusia yang kamu tidaklah menjejaki mana-mana jalan ataupun buka mana-mana pekan, wadi, buka mana-mana lembah, melainkan mereka akan bersama dengan kamu dalam pahala. Para sahabat kata, mereka ni duduk Madinah ke? Nabi kata, ya, mereka duduk di Madinah. Siapa mereka? Orang-orang yang susah tadi, yang tak boleh nak pergi perang, tapi mereka nak pergi. Maka Nabi SAW balik daripada Tabuk tanpa melalui sebarang peperangan. Munafik daripada Tabuk, Allah dedahkan segala keburukan mereka. Nabi pecahkan Masjid Dirar. Masjid tu dibuat sebelum Nabi pergi Tabuk. Nabi pergi Tabuk, dia minta Nabi solat, Nabi tak solat. Balik daripada Tabuk, Nabi arahkan sahabat bakar Masjid Dirar ni. Dia bakar masjid tu. Jadi daripada Tabuk, maka jelaslah garis pemisah di antara mukmin dan juga munafik. Bila balik daripada Tabuk, Rejab, Syaban, Ramadan, mereka balik semula. Kemudian Nabi hantar Abu Bakar menunaikan haji. Ini tahun ke-9, Nabi hantar Abu Bakar bawa jemaah haji, wakil Nabi SAW. Nabi tak pergi lagi tahun ke-9. Jadi Abu Bakar bila dia pergi menunaikan haji, ketika dia tawaf, dia bacakan ayat, la yahujju ba'da hadzal 'am musyrik wala yatuful bil bait uryanan. Dia bacakan ayat, tidak boleh lepas ni siapa-siapa datang haji di kalangan musyrik. Musyrik tak boleh masuk dah. Dan juga tak boleh siapa-siapa tawaf dalam keadaan berbogel. Arab jahiliah dulu, laki berbogel, perempuan dia kena pakai pakaian yang very very limited lah, sedikit. Abu Bakar beritahu tak boleh dah lepas ni. Antara hikmah tahun ke-9 Nabi tak pergi haji sebab bersihkan Mekah dulu. Tahun ke-8 dah buang daripada berhala semua. Tahun ke-9 buang kepercayaan yang buruk, buang amalan-amalan yang buruk. Jadi Abu Bakar ambil tanggungjawab tu, bersihkan terus Mekah. Bumi Mekah tu bersih, mentaliti orang Mekah pun bersih. Persediaan untuk Nabi SAW datang haji nanti. Abu Bakar duduk di Mekah, Ali datang. Nabi hantar Ali. Abu Bakar tanya, Amir atau Ma'mur? Kau datang ni jadi pemerintah kan, nak ikut perintah aku? Apa yang Nabi arahkan? Ali kata, bal Ma'mur. Tak, aku datang untuk ikut perintah kau. Jadi Abu Bakar tetap ketua lah. Kenapa Ali datang? Ketika itu Allah turunkan surah At-Taubah, menceritakan bahawa Allah berlepas diri daripada orang kafir. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin. Kamu ada 4 bulan duduk atas muka bumi. Lepas tu Allah dan Rasul akan memerangi orang kafir. Tapi siapa yang ada perjanjian, kekalkan dengan perjanjian tu. Dan
Jadi surah Taubah ketika itu Ali datang dan bacakan. Itu yang berlaku tahun ke-9 Hijrah. Saya ingat setakat ni dulu untuk hari ni. Kita ada dua je benda penting. Satu, haji wada'. Satu lagi, kewafatan Nabi SAW. Saya tak tahu haji wada' ni kita dah cerita banyak kali dah dia di dalam kuliah haji dan sebagainya. Boleh tak kalau kita skip? Kalau kita skip, kita buat kewafatan Nabi satu siri je lah lagi. Tapi kalau kita nak buat haji wada' dan kewafatan Nabi, kita kena ada dua siri. Macam mana kita nak buat? Kalau satu siri jumpa sekali je Ustaz. Dua siri. Tak, kalau nak cepat habis lah. Kalau nak cepat habis sirah, kita skip haji wada' tu sebab kita dah banyak kali cerita. Lambat ni. Lambat habis. Kalau habis cepat kita lagi kitab lain pula. Jadi itulah, kalau itu tak apalah, kita buat dua siri lagi lah. Kita buat satu siri tentang haji wada', satu siri lagi tentang kewafatan Nabi SAW. Saya ingat kita berhenti setakat ini. Kalau ada soalan kita buka sikit sebelum taklimat sikit kan. Betul? Tadi Ustaz yang mengenai para sahabat yang tidak dibenarkan di Wadi Saleh itu. Madain Saleh. Madain Saleh itu, adakah kita boleh berdalil dengan ayat tu untuk tidak pergi lihat Giza ke di Mesir, tempat-tempat yang mana penguasa Fir'aun lah. Madain Saleh, Allah azab mereka, Allah terlangkupkan bumi mereka sebab kan cerita Allah hantarkan unta yang mereka bunuh unta tu, lalu Allah azab mereka. Dan dalam sebahagian riwayat Nabi sebut, Nabi panggil Ali sekali, Nabi tanya, "Ya Ali." Saya ingat dia tak sahih ke mungkin tak lagi. Tahu tak siapa orang celaka di kalangan orang terdahulu dan celaka di kalangan orang terkemudian? Kita pun tak tahu. Tapi kita yang celaka di kalangan orang terdahulu, orang yang bunuh unta Saleh. Yang celaka di kalangan terkemudian, orang yang bunuh engkau nanti. Itu sebagai riwayat lah yang ulama kata tak sahih. Jadi asalnya ketika dalam perjalanan pergi Tabuk, berhenti di Madain Saleh, Nabi tak bagi minum air dia. Kecuali unta ya, orang tak boleh minum. Dan Nabi tak bagi duduk di situ lama. Duduk sekejap dan keluar. Sebab Nabi takut ditimpakan azab sebagaimana azab yang ditimpakan kepada kaum Saleh. Boleh tak boleh kita pergi melawat tempat tu? Para ulama khilaf. Sebahagian ulama berpandangan sebagaimana Nabi sebut, tak ada keperluan, tak payah pergi melawat. Sebahagian ulama berpandangan kalau kita pergi melawat kerana kita nak melihat kesan-kesan kehancuran, boleh. Berdasarkan perintah izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Ataupun dalam ayat-ayat yang lain, jalanlah kamu di atas muka bumi dan lihatlah kesan-kesan yang Allah hancurkan orang-orang yang telah mendustakan agama Allah. Jadi sebahagian ulama berpegang dengan ayat tu, mereka kata kesan-kesan tinggalan kafir boleh pergi tengok. Sebahagian ulama kata Madain Saleh ni khas sebab Nabi tak bagi pergi tengok dia, itu tak boleh melainkan ada keperluan. Wallahu a'lam, bab tu khilaf. Cuma pada saya, kalau kita pergi untuk ambil pengajaran ibrah di atas kehancuran kaum-kaum terdahulu, Fir'aun, kaum Nabi Lut dan sebagainya, bolehlah kita pergi tengok. Ustaz, satu lagi, siri surah ni Ustaz kata sampai kewafatan Nabi. Boleh tak kalau kita sambung sampai ke macam mana cucu Nabi berpindah sampai ke era peristiwa selepas tu? Boleh? Boleh sambung, tapi tak habis kuliah kita. Saya tak ada masalah. Itu salah satu sirah juga tu. Kalau nak sambung banyak, kita dah cerita zaman Abu Bakar, lepas tu zaman Umar, zaman Uthman, zaman Ali, fitnah antara Hasan serahkan kuasa, zaman Muawiyah, Husain bergaduh dengan Yazid, kemudian Husain telah dibunuh, Yazid pula meninggal dunia, banyak cerita dia tak habis kan. Tapi kalau nak kita sambung sirah je lah. Tak apalah, nanti kita set balik macam mana. Saya tak ada masalah, kalau kita nak sambung pun kita boleh sambung insya-Allah. Banyak pengajaran yang kita boleh ambil selepas tu. Sebab kalau nak buat tajuk lain pun tak apa. Kalau kebanyakan yang saya kenal sirah ni sampai kewafatan Nabi je. Yang lain tu jarang yang sambung. Nak sambung ah? Nak sambung tak kita bukan 2 siri kita, 20 siri kita. Maksud tamadun Islam lah. Dia tak panggil sirah, dia panggil tarikh sejarah. Sirah tu sejarah hidup Nabi. Tapi bolehlah insya-Allah kita pelan-pelan lah kita sambunglah, kalau nak nanti kita boleh ambil pengajaran daripada tu insya-Allah. Sebab peristiwa sebelum tu selepas tu kan penting kau. Banyak juga. Banyak tu. Boleh insya-Allah nanti kita tengok balik. Sampai ke masalah
macam Syiah apa tu kan. Dia berpunca daripada zaman Dia punca daripada zaman tu. Jadi kita tahu macam mana Hasan Hussein sampai ke Iraq, sampai ke dia pindah sana. Boleh juga nanti, tapi panjang lah nak sampai ke situ. Zaman Abu Bakar, Umar, Osman, lepas tu baru berlaku. Boleh lah insyaAllah, kalau ada kesempatan nanti kita teruskan lah. Kita berhenti kot lah insyaAllah. Satu ya, macam nak tanya, hadis Nabi tu, semua hadis Nabi adakah valid sampai sekarang ataupun ada certain hadis yang diguna untuk waktu tu aja? Macam contoh macam khuf, ada yang kata khuf ni dia untuk kawasan sejuk je boleh pakai. Kalau kat Malaysia dia kata tak boleh. Boleh. Kalau kita nak pakai sapu kaki je dekat Malaysia tu macam mana? Okey. Hadis ada 3 benda sebenarnya dalam hadis. Satu sanad, satu matan, satu lagi konteks budaya tu. Jadi untuk memahami hadis kena faham 3 benda. Kena faham sanad. Sanad tu menentukan rantaian perawi tu sahih ke tak. Kena tahu matan, apa yang Nabi SAW sebut. Kena tahu konteks, kenapa Nabi sebut benda tu. Jadi bila kita ada 3 ilmu ni, kita akan faham kenapa hadis tu disebut, apa maksud di sebalik hadis tu. Nabi bercakap dengan bahasa Arab. Bahasa Arab sebagaimana bahasa Melayu juga, ada benda yang maksudnya kiasan, ada benda yang maksud dia bukan kiasan, hakikat. Ada benda contoh, ada benda yang dia bukan contoh, memang begitu cara dia. Semua orang yang belajar seni bahasa dia tahulah. Apabila Nabi suruh siapkan kuda, Al-Quran sama juga, siapkan kuda dan kelengkapan perang, baju besi, itu bukan maksud dia kuda dan baju besi, maksudnya kelengkapan perang. Zaman lain kalau tak pakai kuda, siapkan benda lain. Apabila Nabi bercerita tentang solat sebagai contoh, bagaimana mula sehingga habis, itu maksudnya memang solat. Zaman bila pun tetap solat. Bila Nabi cerita tentang pembahagian harta pusaka, itu memang begitu cara dia, tak boleh ubah. Tapi bila Nabi cerita tentang cara untuk berubat, cara untuk gunakan habatus sauda, itu maksudnya bukan Nabi nak suruh guna itu sahaja. Maksudnya kena berubat bila sakit. Jadi seni bahasa, kita akan belajar semua benda ni lah. Dan di situ juga ada ruang untuk khilaf. Ruang khilaf cukup besar dalam bab ni di kalangan ulama. Contohnya dalam bab ni lah, Nabi SAW sebut 3 golongan, la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim. 3 golongan yang Allah takkan cakap dengan mereka, Allah takkan tengok mereka, dan Allah takkan selamatkan mereka, takkan bersihkan mereka. Salah satu daripada 3 golongan, al-musbil izarah, orang yang panjangkan pakaian lebih mata kaki. Ulama khilaf, apa maksud lebih mata kaki? Adakah pakaian tu sendiri yang Nabi larang, ataupun kerana di zaman tu yang pakai lebih mata kaki ni orang yang sombong. Jadi berlaku khilaf di situ. Demikian juga tentang pakai khuf ni, mungkin termasuk dalam bab yang sama. Mereka pakai kerana ada keperluan untuk pakai. Bagi orang yang tak ada keperluan untuk pakai, dia boleh tak pakai? Dia nak pakai boleh. Tapi boleh tak dia dapat rukhsah macam orang tu dapat? Ini semua khilaf. Bila Nabi benarkan sapu atas khuf, para ulama khilaf juga. Stokin boleh tak? Majoriti ulama kata tak boleh, sebab stokin mudah dibuka dan dipakai. Sapu atas khuf tu sebab dia susah nak buka, jadi untuk keringanan ataupun boot dan sebagainya susah nak buka. Stokin senang buka, majoriti ulama kata tak boleh. Maksudnya tujuan Nabi tu nak bagi senang. Sebahagian ulama dalam mazhab Maliki mereka kata tak, stokin pun boleh. Tujuan Nabi bukan nak bagi senang, tujuan Nabi apa sahaja yang kamu pakai tak payah buka. Sama macam perempuan yang pakai tudung, dia boleh sapu, bila wuduk sapu di atas kepala dia. Jadi bab ini terlalu banyak khilaf untuk memahami apa maksud Nabi SAW. Itulah kesenian fiqh, untuk tahu apa yang dikehendaki oleh, apa yang difahami daripada hadis tu, apa maksud hadis. Ada benda yang tak boleh qiyas, ada benda yang boleh qiyas. Itu juga berlaku khilaf. Ada ulama kata bab ni tak ada qiyas, ulama lain kata bab ni boleh qiyas. Ada kan perempuan Nabi benarkan sapu atas kepala, dia tak payah nak buka tudung dia, dia boleh sapu. Tapi sapu atas tangan tak boleh, dia kena buka juga. Ada perempuan kata, mudah kalau kita pergi wuduk dan tempat ada lelaki kan, jadi kita boleh sapu tu atas kepala. Ya, tapi tangan tak boleh, kena tarik baju juga, kena sapu juga. Ini bab yang begitu Nabi ajar, begitulah buat. Laki pakai serban ataupun kepiah, sebahagian ulama kata boleh qiyas dengan hadis perempuan yang tak perlu buka dia punya ikatan rambut. Jadi bab ini ada khilaf.
jawapan dia kena lihat pandangan fiqh lah. Akhirnya yang mudah ikut pandangan mufti masing-masing, mazhab masing-masing, ataupun penilaian masing-masing terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada pengurusi majlis.